Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi dan dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dikasihi dan dihormati pengurusi dan jawatankuasa Masjid Darul Ibadah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pemimpin-pemimpin masyarakat, Tuan Haji dan Puan Hajah, seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita menunaikan solat subuh secara berjemaah dan seterusnya kita duduk di dalam masjid ini dengan sama-sama kita berniat iktikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, pada pagi ini kita betul-betul mengingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Pagi ini baru kita tahu nikmat adanya elektrik dan nikmat berada di dalam masjid yang gelap. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, supaya kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mengantuk, boleh pejam mata, saya tak nampak. Jadi yang bergelap itu sabar, ya. InsyaAllah akan sampai masanya nanti kita menunggu lampu yang besar yang akan sampai kepada kita pada jam kira-kira 7 pagi nanti. Lampu besar akan sampai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan hormati sekalian, ini satu perkara yang pelik, kerana biasanya suatu masa dulu kita menggunakan lampu daripada minyak gasolin. Di pam lampunya barulah cerah. Selepas merdeka, alhamdulillah, adanya nikmat elektrik
Tetapi pada pagi ini nikmat itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita semua. Dan apabila kita berceramah tentang Isra dan Mi'raj, inilah laluan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Gelap gulita. Kerana peristiwa itu berlaku pada 27 hari bulan Rejab. Kalau nak tahu 27 Rejab itu cerah ataupun gelap, kita tunggu hari Isnin ini. Hari Isnin ini cukup. Hari yang sama, tarikh yang sama, 27 hari bulan. Kalau 13, 14 dan 15 hari bulan Hijri, ya, maka bulannya mengambang dan kita disunatkan untuk berpuasa, disebut sebagai puasa hari-hari putih. Tetapi 27 ini memang gelap betul. Bagaimana gelapnya? Kurang lebih macam yang kita hadapi pada pagi ini. Ini betul-betul cerita benar, ya. Walaupun tak ada kaitan dengan yang mati ataupun yang masih hidup, tetapi inilah gambaran sebenar. Yang tuan-tuan dengar ceramah sebelum pada Isra Mi'raj itu tak betul. Kerana apa? Kerana ada lampu cerah, ada aircon, ada kipas. Sekarang ni betul-betul ori, ya. Ini betul-betul ori. Rugi mereka yang tak datang, ya, pada pagi ini. Kerana kisah Isra dan Mi'raj ini memang kisah betul, berlaku betul. Tempatnya ialah masjid, ya, Darul Ibadah di Kuching. Tidak berlaku di masjid lain. Tidak berlaku di Masjid Al-Abyad, tidak berlaku, ya, di Masjid Kampung Muda Hashim dan tempat-tempat lain. Jadi bertuah tuan-tuan, ya, pada pagi ini dapat bersama-sama dengan saya. Saya rasa amat bertuah dapat bertemu dengan tuan-tuan pada malam Isra. Mi'raj tak berlaku, ya, kerana Mi'raj hanya berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Di dalam peristiwa Isra itu Allah SWT sebut nama dua tempat. Tempat yang pertama ialah Masjidil Haram. Pada masa itu di Masjidil Haram di Mekah masih lagi terdapat pelbagai jenis patung yang disembah oleh masyarakat kafir jahiliyah pada masa itu. Lebih daripada 300 buah patung. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tempat yang ada patung, masyarakatnya ialah masyarakat musyrik, kepada suatu tempat namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Tempat di situ ada juga patung, tetapi patungnya penganut agama Kristian. Di sana banyaknya lambang-lambang salib di merata tempat. Dan di situ juga ada tempat rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dan di sana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi iktibar yang kita nak ambil daripada peristiwa ini, sebenarnya adanya kesatuan yang sangat rapat, yang sangat intim antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Bermula daripada Nabi Adam yang Nabi jumpa sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua roh mereka
bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu nikmat dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua sekali menjadi orang-orang Islam, menjadi masyarakat yang disebut oleh doa Pak Imam tadi mutamassikin, orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita diajar juga untuk berpegang dengan mazhab yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Yang lain di Malaysia ini kita tak pakai. Yang lain selain daripada itu, kita tidak amalkan kerana bimbang akan berlakunya perpecahan di dalam masyarakat kita. Nabi SAW bertemu dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul, nak beritahu kepada kita bahawa adanya kesatuan antara ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelum daripada itu. Bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesatuan dari segi akidah yang satu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu wa'budullah wajtanibut taghut. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, dan meninggalkan semua perkara-perkara yang ditolak oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi dan berhati sekalian, belum tidur lagi ya, sebab saya pun tak nampak. Jangan tidur dulu. Di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita dapati Nabi bergerak daripada Mekah menuju ke suatu kawasan yang disebut sebagai Masjidil Aqsa, tetapi dalam ayat itu dia sebut allazi barakna haulahu, kawasan yang diberkati, diberkat, mendapat barakah, bukan sahaja di Masjidil Aqsa tetapi juga kawasan sekitarnya. Jadi ulama berbincang tentang apa maksud kawasan sekitarnya. Masjidil Aqsa semua orang tahu adalah merupakan masjid yang kedua yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selepas terbinanya masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi Adam, iaitu Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini masjid yang pertama dibina di dalam sejarah manusia. Masjid yang kedua dibina namanya ialah Masjidil Aqsa. Tetapi walaupun Masjidil Aqsa ini masjid yang kedua, tetapi menjadi kiblat yang pertama kepada orang-orang beriman, sehingga turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat itu daripada Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan berhati sekalian, jadi pada pagi ini kita akan melihat, kita akan menganalisa dan mengambil iktibar tentang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu wa ma haulahu, apa yang ada di sekitarnya, di kawasannya. Para ulama menterjemahkan makna wa ma haulahu itu bukan sahaja terhad
kepada kawasan Masjidil Aqsa, tetapi juga suatu tanah yang diberkati yang disebut sebagai bumi Syam. Jadi tajuk kita pada pagi ini ialah apakah yang dimaksudkan dengan bumi Syam dan apakah kelebihan yang ada kepada bumi Syam dan bagaimana banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman ya tertumpu di kawasan yang disebut sebagai bumi Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul pernah sampai ke bumi Syam sebanyak 2 kali. Ya. Sebanyak 2 kali. Yang pertama apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut pakciknya berniaga ke Syam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah pergi ke Syam. Syam itu di mana? Syam itu tempat yang Nabi kita pergi, nama sebuah bandar lama namanya Busra. Nabi pergi berniaga di Busra. Di mana letaknya Busra? Letaknya di tanah Syam. Sekarang ini tanah Syam telah dipecahkan kepada 4 buah negara. Yang pertama ialah Syria. Jadi sekarang ini bila kita tanya orang Arab, where do you come from? Dia akan jawab, dia kata, I am from Syria. Bila kita tanya lagi, which part of Syria you are coming? Ya, awak datang dari Syria di mana? Dia kata, I am coming from Syam. Dulu Syam satu kawasan yang luas. Sekarang ini bila disebut Syam kepada orang Syria kata I am from Syam. Maknanya dia datang daripada ibu kota negeri Syria iaitu Damaskus. Ya, Damaskus. Orang Lebanon dia tak kata dia daripada Syam. Dia kata I am from Beirut, I am from Lebanon. Begitu juga orang Jordan. Mereka tak sebut I am from Syam. Dia kata I am from Amman, Jordan, ataupun bandar-bandar yang lain. Begitu juga dengan orang Palestin, sebuah wilayah yang dijajah oleh Zionis Israel sejak tahun 1948. Bila kita tanya mereka, where do you come from? Dia kata I am from Palestine. Jadi yang nama Syam yang Nabi SAW pergi sebanyak 3 kali itu, 2 kali ke Busra dan 1 kali ke tanah Palestin, semuanya adalah merupakan sebahagian daripada kawasan Syam yang asal. Ya, jadi kawasan Syam yang asal ini adanya Syria, adanya Jordan, adanya Lebanon dan adanya tanah yang masih dijajah namanya Palestin. Para ulama sebut, bila dia sebut allazi barakna haulahu, bukan sahaja yang diberkati itu kawasan Baitul Maqdis, tetapi termasuk semuanya kawasan Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan lafaz yang sangat jelas. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Nabi sebut, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keberkatan kepada tanah Syam dan juga tanah Yaman. Dulu kita tak tahu di mana Syam, di mana Palestin. Dulu kita tak tahu siapa orang Yaman. Tetapi bila berlakunya perang pada 7 Oktober 2023, maka baru kita tahu tanah itu namanya ialah tanah
Palestin, perjuangan rakyat membebaskan Masjidil Aqsa bermula di Gaza. Baru kita faham siapa yang membantu Gaza. Yang paling jelas, yang paling kuat ialah orang-orang Yaman. Jadi doa Nabi SAW baru kita faham apabila orang-orang Gaza bangkit menentang Zionis Israel pada 7 hari bulan Oktober yang lepas dan dibantu banyak oleh orang-orang Yaman. Bila berlakunya gencatan senjata di antara pemimpin Gaza dan juga Israel, maka orang Yaman pun berhenti berperang kerana rahmat, berkat dan kelebihan apa yang Nabi SAW doakan kepada penduduk di Syam dan juga penduduk di Yaman. Jadi itu sebagai pengenalan. Masih awal lagi, ya, baru 6.30. Cerah baru kita berhenti. Ya, selagi tak cerah kita jangan berhenti. Ya. Jadi tuan-tuan relax dulu, ya bro. Sis langsung tak nampak sister kat belakang. Ya, alhamdulillah ada. Ya, tetapi tak nampak. Jadi yang kita tak nampak tak semestinya tak ada. Ya. Di dalam masjid ini Masya Allah, apabila adanya majlis ilmu, maka Nabi SAW sebut akan datang malaikat melebarkan sayapnya. Tak nampak. Pada pagi ini alhamdulillah bukan saja malaikat kita tak nampak, tuan-tuan pun tak nampak saya pun tak nampak tuan-tuan. Jadi kira okey lah. Ya, kira okey, ya, sama-sama. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tanah Palestin telah dijajah sejak daripada tahun 1948, lebih daripada 70 tahun tetapi belum merdeka. Jadi gerakan menentang penjajahan berlaku di dalam masyarakat Islam di merata tempat. Kita di Sarawak, ya, kita menentang penjajahan Raja Bruk. Ya. Maharaja Bruk dia datang ke Sarawak menjajah. Siapa yang menentang Bruk, semuanya dilabelkan sebagai penjenayah, penjahat, dijatuhkan hukuman bunuh kerana memberontak. Rosli Dobi dibunuh, Rentak dan kawan-kawannya juga mati dibunuh. Kerana apa? Kerana penjajah. Apabila dia menjajah, yang paling penting sekali yang dia nak jajah ialah pemikiran kita. Dia sebut bahawa dia datang untuk memerdekakan Sarawak. Dia pergi ke Sabah, dia menubuhkan BNBC dengan tujuan kononnya menyelamatkan masyarakat di Borneo ini, ya, supaya lebih maju, supaya dapat menerima kemajuan, dimodernkan kononnya. Sehingga siapa yang menentang penjajah akan dilabelkan sebagai penderhaka. Di Melaya itu juga yang berlaku. Adanya Tok Janggut, adanya Mak Kilau, adanya Datuk Bahaman, adanya Abdul Rahman Limbong, adanya Syekh Abdul Samad Falembangi, berkumpul di Melaya menentang penjajah. Jadi semua mereka ini diletakkan dengan label yang satu, penderhaka, penjenayah, penjahat dan sebagainya. Selepas merdeka, ya, Melaya merdeka 57 dan Sarawak menjadi sebahagian daripada negara Malaysia, ya, 63, maka semua penjenayah, penjajah, semuanya yang menentang penjajah ditukarkan namanya kepada hero, ditukarkan kepada pejuang.
ditukarkan kepada penyelamat. Itu yang berlaku di tempat kita. Tetapi dalam pemerintahan Israel pada masa ini, oleh kerana belum merdeka, maka semua mereka dilabelkan sebagai penjahat, penjenayah, penderhaka. Kita sebagai orang-orang Islam yang pernah dijajah, masyarakat yang ada di Malaysia yang pernah dijajah, kita faham dulu penjajah melabelkan kita sebagai orang jahat. Apabila sudah merdeka, maka kita diangkat menjadi hero menentang penjajah. Tetapi di Palestin belum lagi merdeka, maka semua yang menentang Israel dilabelkan oleh orang Israel dan penjajah Israel sebagai penderhaka. Tetapi kita, terutamanya orang Islam, kena faham bahawa sebenarnya mereka adalah pejuang. Mereka adalah manusia-manusia yang nak membebaskan tanah Palestin dan juga nak membebaskan Masjidil Aqsa yang diperintah oleh orang Islam. Round yang pertama sejak pemerintahan Saidina Umar tahun 632, Saidina Umar sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dirampas oleh tentera salib pada tahun 1063. Kemudian alhamdulillah berjaya dikuasai semula oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187, sampailah jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah. Jadi tanah Palestin milik siapa? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Quran. Ini bukan saya yang jawab, ini bukan tuan-puan yang jawab, tetapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab jawapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kononnya berebut tanah Palestin ini, orang Yahudi kata mereka punya, orang Kristian kata mereka punya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan tidak membawa agama Yahudi. Nabi Ibrahim juga bukan seorang Kristian dan dia tidak bawa agama Kristian. Tetapi Nabi Ibrahim bawa satu agama, namanya agama Hanif, dan dia adalah seorang yang muslimah, seorang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Nabi Ibrahim yang kononnya disebut di dalam kitab Bible. Tanah itu dijanjikan untuk diberikan kepada Ibrahim dan juga keturunannya. Dia kata, this land is the promised land to the descendant of Abraham. Tanah itu merujuk kepada tanah Palestin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab, dia bayar cash, dia bagi KO kepada orang Yahudi dan Kristian. Tanah ini bukan hak Yahudi, bukan hak Kristian, bukan hak orang Arab, bukan hak orang-orang India Pakistan, bukan hak orang-orang Melayu, tetapi hak kepada semua orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, maka tanah itu adalah milik kita. Bukannya milik orang Yahudi, bukannya milik orang Kristian. Orang Yahudi nak kongsi tanah itu boleh? Boleh. Syaratnya mengucap dua kalimah syahadah. Orang Kristian nak ambil tanah itu boleh? Tak ada masalah.
Syaratnya mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dah sama-sama mengucap 2 kalimah syahadah, maka tanah itu milik kita semua. Tak kiralah Arab, India, Pakistan, Melayu, Jawa, ya, Bidayuh, Melanau. Siapa lagi? Ya. Melayu Brunei. Ya, kalau di Sabah macam-macam lagi ada. Di Semenanjung pun banyak orangnya. Jangan ingat semua Melayu di sana. Jawa ada, Kerinci ada, Bugis ada, ya. Semua ada juga di sana. Maknanya kesatuan kita kerana kesatuan akidah. Maka bila kita berakidah dengan akidah Islam, menjadi tanggungjawab kita membebaskan tanah Palestin. Sebab itulah tarikh 7 Oktober tidak boleh diambil sebagai tarikh yang disebut sebagai kebangkitan orang-orang Arab. Apalah orang Arab ini? Membuat kecoh di tanah Yahudi. 7 Oktober pergi menyerang, ya, orang-orang Israel yang dikatakan tidak bersalah. Mengapa mereka buat itu? Kerana mereka nak beritahu kepada seluruh dunia Islam bahawa perjuangan untuk membebaskan tanah Palestin, membebaskan Masjidil Aqsa adalah perjuangan yang tidak akan mati sehingga hari kiamat. Itu yang kita nak sebut, yang kita nak kena faham. Kerana apa? Kerana ramai orang di dalam surat khabar, di TV, di radio, dalam internet, dalam podcast, dalam media sosial, semuanya sebut, oh, rakyat Palestin bangkit menentang Israel bermula pada 7 hari bulan Oktober 2023. Tarikh itu betul, tetapi maklumat itu tidak betul. Kerana umat Islam bangkit menentang, membebaskan tanah Palestin ini dimulakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diteruskan oleh pejuang-pejuang yang ada di Palestin sejak daripada mereka dijajah semula pada tahun 1948, dan perjuangan itu tidak pernah berhenti. Cuma nasib kita baik, 7 Oktober kita sibuk macam-macam baru lepas Covid. Kalau di Semenanjung ada yang cari beras, yang mana beras tempatan, yang mana beras import, ya, yang mana warna biru, yang mana warna hijau. Di sana juga orang sibuk nak cari telur, sehingga terpaksa import telur daripada India. Macam-macam kesusahan sehingga kita lupa perjuangan rakyat Palestin untuk berjuang dan bangkit menentang penjajah Israel. Lalu kita pun kadang-kadang tersilap mengatakan, inilah teroris, inilah penjenayah, mengapa pergi bunuh orang Israel, mengapa itu dan mengapa ini. Sedangkan kita lupa bahawa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk berjuang bagi pihak kita yang sedang rehat-rehat. Malam ini, pagi ini alhamdulillah, ya, belum Mi'raj lagi, baru Isra' baru. Kejap lagi nanti, ya, bila dah cerah nanti kita berhenti ceramah. Ya. Muslimin dan muslimat sekalian, jadi mengapa pejuang-pejuang Hamas bangkit di Gaza? Sebenarnya untuk pengetahuan kita semua, maklumat yang kita dapat sejak daripada bulan Oktober, ya, sejak daripada bulan Jun dan Julai tahun 2023, kerajaan Saudi sedang berbincang dengan Israel untuk mengadakan perjanjian damai di antara Israel dengan Saudi Arabia. Maka Israel membuat syarat, kami boleh sign hubungan diplomatik dengan Saudi dengan banyak syarat. Tapi syarat yang paling penting, syarat nombor 1 ialah kamu, wahai kerajaan Saudi, mesti mengeluarkan semua penduduk Gaza. Gaza sebuah kawasan yang kecil.
Ya, panjangnya 40 km. Daripada sini nak pergi ke mana? Ya, daripada Kuching nak sampai ke mana? 40 km. Ya. Ya, sampai Serian. Tetapi lebarnya hanya 10 ataupun 14 km saja. Kawasan yang memanjang, kawasan yang sangat sempit. Berapa orang duduk di sana? 2,3 juta. Mengapa Israel nak ambil tanah ini? Kerana tanah ini dia kata menjadi duri dalam daging, menyusahkan kerajaan Israel. Kerana di sana ramainya pejuang-pejuang membebaskan bukan sahaja tanah Gaza, tetapi keseluruhan tanah Palestin yang nak dibebaskan, sehingga akhirnya mereka akan melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan berlakunya kiamat. Sehingga orang-orang Islam berjaya menguasai semula Masjidil Aqsa, masjid yang ketiga berkatnya, kelebihannya kepada umat Islam di seluruh dunia. Maka Israel sebut syarat kami nak sign diplomatik dengan pihak Saudi, Saudi kena keluarkan dulu 2,3 juta orang. Maka Saudi pun pergilah jumpa dengan Mesir. Ya, beritahu kat Mesir, As-Sisi, apa pandangan Sisi anda? Sebab namanya Sisi, ya. Apa pandangan Sisi anda? Kalau kita pindahkan penduduk di Gaza itu 2,3 juta, kita pindah ke kawasan kamu, setuju ke tak setuju? Mesir tidak bersedia. Mesir kata kalau masuk yang ini lagi banyak masalah yang akan kami hadapi. Bincang tak selesai, mesyuarat tak habis, tiba-tiba maklumat tentang nak halau orang Gaza 2,3 juta ini sampai ke telinga orang-orang Gaza. Lalu orang Gaza bincang, kami ini nak buat macam mana? Kami nak mati kerana mempertahankan tanah air kami. Sebab Nabi SAW sebut di dalam hadisnya, man mata duna malihi, man mata duna irdihi, fahuwa syahid. Siapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, mempertahankan tanah airnya, maka dia mati syahid. Maka mereka buat keputusan, daripada kami mati kerana dihalau oleh Yahudi Israel itu daripada tanah air kami dengan bantuan Saudi, lebih baik kami mati kerana mempertahankan tanah air kami sendiri. Sebab itulah apabila berlakunya syahid 50,000 orang mati dalam tempoh 470 hari. Jadi tuan-tuan boleh kira 400 hari bahagi dengan 50,000 orang. Berapa orang satu hari yang mati? Semua mereka yang mati, kanak-kanak, wanita, orang sakit, dewasa, semuanya disebut syahid, syahid, syahid. Kerana apa? Kerana mereka yakin mereka mati kerana mempertahankan tanah air mereka. Mereka nak beritahu kepada masyarakat Islam di seluruh dunia, wahai kamu umat Islam yang masih tidur, ya, yang masih lagi bergelap ni, belum cerah lagi ni, kamu kena ingat, kamilah wakil-wakil kamu, ya, mempertahankan tanah Palestin yang dijajah. Maka menjadi kewajipan kamu juga untuk membawa kesedaran ini. Apa dia kesedarannya? Yang pertama ialah kami menjadi wakil kamu untuk mempertahankan tanah air kami. Walaupun tidak ada lagi bangunan yang boleh diduduki. Tuan-tuan tengok dalam gambar itu. 80% bangunan rosak. Yang 20% lagi bukan rosak, 20% lagi langsung tidak boleh diduduki. Maknanya kawasan ini telah menjadi kawasan yang disebut padang jarak, padan terkukur. Kosong. Jalannya tidak boleh dilalui. Kerana Israel semasa mereka datang, selepas daripada gencatan senjata ini pun,
mereka menggunakan penyodok dan seterusnya, menyodok jalan-jalan supaya tidak boleh dilalui lagi. Mereka merosakkan semua sekolah. Mereka merosakkan semua kubur. Kubur, tuan-tuan, ya. Dia angkat balik kubur itu, kemudian diletakkan semula. Tujuannya nak beritahu kepada orang Islam di Gaza, jangan menentang Israel. Kalau kamu lawan Israel, rumah kamu semuanya akan rosak. Jalan tidak boleh lagi dilalui. Masjid tidak ada lagi sebuah pun yang boleh lagi digunakan. Hospital semuanya habis. Universiti, 6 universiti yang ada di sana semuanya hancur. Tetapi kekuatan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang Gaza, ya. Saya tahu cerita daripada dalam, sebab menantu saya orang Gaza, cucu saya ada 8 orang Gaza. Mereka hidup di sana, tetapi oleh kerana tekanan yang terlalu berat dan besar, mereka terpaksa lari keluar daripada Gaza untuk memberi penerangan kepada kita semua di seluruh Malaysia bahawa sebenarnya itulah keperitan hidup orang-orang di Gaza. Pada masa ini yang berlaku ialah rumah tidak ada lagi, sekolah tidak ada lagi, madrasah semuanya telah hancur, universiti semuanya rosak, hospital yang ada 16 buah itu tidak ada satu pun lagi yang boleh digunakan. Orang-orang sakit yang terpaksa dilakukan operation bukan dibuat dalam bilik operation, tetapi di atas lantai, di masjid, di atas lantai di rumah, di atas lantai di hospital-hospital. Tidak ada ubat bius, tidak ada elektrik, yang gunakan hanya handphone saja. Baru ni, sekarang ini, pagi ni baru kita tahu nikmat adanya handphone. Rupanya handphone ni bukan untuk buat chit-chat, untuk berkongsi maklumat, tetapi teknologi yang ada, dia ada dalam handphone itu adanya touchlight. Dulu kita tak pernah fikir pun yang ada touchlight, tapi alhamdulillah. Maknanya muslimin dan muslimat sekalian, perjuangan mereka belum selesai. Tetapi itulah kekuatan yang dimiliki oleh rakyat di Gaza. Apa dia? Mereka tidak ada negara, mereka tidak ada harta, mereka tidak ada kehilangan segala-galanya. Tetapi kita dapat maklumat orang di sana, universiti masih lagi berjalan seperti biasa. Bangunannya tak ada, tetapi universitinya berjalan, kursusnya berjalan seperti biasa. Ini satu perkara yang pelik. Kita di Malaysia ini, COVID baru ni semuanya ditutup. Tetapi di Palestin, di Gaza, dalam keadaan perang 470 hari, selepas sebulan berlakunya perang, mereka buka semula universiti. Di mana semua ada dalam poket, pelajar-pelajar, mahasiswa yang ada, kerana mereka menggunakan teknologi. Mereka tidak ada makanan, tetapi mereka terpaksa memakan rumput. Kita tengok macam mana masyarakat di Gaza terpaksa makan rumput yang direbus, kemudian terpaksa dimakan kerana tidak ada makanan. Mereka, semua kenderaan mereka rosak. Semua kelengkapan rumah mereka tidak boleh digunakan. Yang ada ialah kembali semula ke zaman yang disebut sebagai zaman lama, zaman tradisi, iaitu menggunakan kenderaan keldai. Baru tahu pentingnya keldai. Dulu orang tak nampak naik keldai macam tak ada kelas. Rupanya naik keldai ni senang, tuan-tuan, tak payah isi minyak. Ada orang naik keldai pergi isi minyak. Jalan keldai tu berhenti kat Petronas. Mana tu? Nak isi minyak ni, keldai tu tak ada. Maknanya kehidupan kita, kalau berlaku pelbagai kesusahan, kita akan kembali ke zaman yang asal. Kita sanggup berada dalam masjid ini dalam keadaan kita berisra pada waktu siang. Nabi SAW isra pada waktu malam.
tetapi kita Isra' pada waktu siang. Muslimin dan muslimat sekalian, perjuangan mereka belum lagi berhenti. Maka mereka minta daripada kita untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama, mendoakan seperti yang didoakan oleh Pak Imam kita ini. Alhamdulillah. Di masjid dan surau, ya, di Semenanjung sana tidak banyak dah masjid yang surau yang baca doa untuk keselamatan umat Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimun. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizah. Dah tak banyak. Tetapi di masjid kita alhamdulillah dan wajib diteruskan. Di surau tempat saya jadi tok imam, ya, di sana di Bandar Baru Bangi kita tegaskan, ya, imam pada waktu maghrib, isyak dan juga subuh mesti baca doa qunut nazilah. Kerana itu sahaja yang kita boleh buat. Nak hantar senjata, kita tak ada senjata. Nak hantar bantuan duit, kita pun tak banyak ada duit. Ya. Kita nak hantar anak-anak kita pergi berjihad, tidak dibenarkan masuk. Yang kita boleh buat pertamanya ialah mendoakan semoga mereka tetap teguh berjuang untuk mempertahankan bukan tanah air mereka, tetapi tanah air seluruh umat Islam. Itu yang disebut, ya, oleh seorang pemimpin kerajaan Turki Osmaniyah, namanya Sultan Abdul Hamid, tuan-tuan. Sultan Abdul Hamid yang memerintah di Turki Osmaniyah sana, apabila didatangi oleh orang-orang Zionis Israel, mereka nak masuk jumpa Sultan, 7 kali dia cuba nak masuk, dia tak bagi. May I enter? No, dia kata. Mungkin an nadkhul? La, dia jawab. Kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin zaman kerajaan Osmaniyah dia dah tahu, ya, apa yang nak dilakukan oleh Zionis terhadap tanah Palestin. Masa itu berlaku pada abad yang ke-19. Kita ini pada abad yang ke-21. Maknanya sudah lebih daripada 300, ya, 300 tahun. Akhirnya dipaksa juga masuk. Dan apabila mereka masuk, mereka janji yang pertama sekali, Yahudi janji dengan Osmaniyah, dia janji apa? Kami akan membayar semua hutang yang dihutang oleh kerajaan Osmaniyah pada masa itu yang hampir bankrupt. British dah masuk tipu kerajaan Osmaniyah. Begitu juga dengan Perancis masuk, Rusia masuk nak tipu kerajaan Turki Osmaniyah, sampai akhirnya hampir bankrupt dalam keadaan kerajaan yang sangat lemah. Apabila Yahudi masuk, Yahudi nak tolong bayar, dia sebut tidak, sekali-kali tidak. Dia kata kalau kamu tak bagi kami masuk ke tanah Palestin, tak apa, tapi kami nak beli tanah Palestin, jual tanah Palestin, ataupun kita kongsi tanah Palestin, ataupun tuan-tuan buatlah macam mana pun, kami hanya nak balik ke tanah Palestin, kata pejuang-pejuang Zionis pada masa itu. Lalu Sultan Abdul Hamid menjawab dengan sangat tegas. Jawapannya yang pertama, dia kata selagi saya masih hidup dan saya lebih bersedia untuk, ya, membunuh diri saya sendiri, saya sanggup mengalirkan darah yang ada di badan saya sendiri, lebih saya utamakan daripada menyerahkan tanah Palestin kepada orang-orang Israel, Zionis Israel pada masa itu. Kerana apa? Kerana dia sebut tanah itu, tanah Palestin bukan milik saya. Tanah ini walaupun dia seorang khalifah, tanah ini bukan milik saya, dia kata. Tanah ini bukan milik sesiapa pun di atas dunia ini. Tetapi tanah itu adalah milik umat Islam di seluruh dunia. Apa orang Islam di Malaysia akan sebut? Apa orang Islam di Indonesia akan sebut kepada Khalifah Utsmaniyah jika sekiranya dia akan sebut dia menyerahkan tanah ini kepada Zionis Yahudi? Apa pemimpin-pemimpin Arab akan sebut? Sudah tentulah semuanya akan mencela
pemimpin utama kerajaan Uthmaniyah pada masa itu semata-mata kerana bukan memberi secara percuma, menjual. Tetapi malangnya muslimin dan muslimat sekalian, ada di kalangan orang-orang Arab yang inginkan cepat kaya, skim cepat kaya. Mereka menjual sebahagian pada tanah mereka kepada Zionis Israel yang kaya raya pada masa itu. Akhirnya tanah itu tergadai kepada umat Islam dan tidak dapat dikembalikan sampai hari ini. Maka perjuangan membebaskan tanah Palestin adalah perjuangan yang mesti kita sokong. Yang saya sebut tadi, tanggungjawab kita mendoakan supaya mereka tetap teguh istiqamah di dalam perjuangan itu. Jangan sekali-kali kita mencela mereka, meletak dan melabelkan mereka sebagai penderhaka seperti yang pernah berlaku di tempat kita sebelum berlakunya kemerdekaan. Itu kewajipan kita yang pertama. Yang kedua, menjadi tanggungjawab kita juga untuk membaca doa yang disebut sebagai Qunut Nazilah. Qunut Nazilah adalah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW dengan tujuan untuk mendoakan kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan kepada umat Islam dan akhirnya menghancurkan musuh-musuh Islam yang datang daripada dekat dan jauh, sehingga akhirnya kemenangan akan berpihak kepada orang Islam. Itu tanggungjawab kita yang kedua. Jadi doa Rabitah tuan-tuan cek dah dalam internet. Ya, Qunut Nazilah tuan-tuan cek dah dalam internet. Sekarang ni semua ada dalam handphone masing-masing. Nak suruh semua penceramah bagi. Ya, kesian kepada penceramah. Sudahlah gelap. Ya, tak makan lagi pagi ni. Nak suruh minta doa itu, doa ini lagi. Ya, masing-masing tolong cari. Yang ketiga, tanggungjawab yang ketiga dan terakhir yang sangat juga penting ialah memberikan bantuan kepada mereka sekadar kemampuan yang tidak ada. Nabi SAW pernah sebut di dalam hadisnya, jika sekiranya yang pertama Nabi sebut la tasyaddur rohal, jangan kamu bersusah-susah untuk bermusafir. Ini ingat, orang yang tak pernah pergi lagi untuk melakukan umrah dan haji, dia wajib pergi umrah dulu. Kalau tanya saya, sebelum nak pergi Turki, sebelum nak pergi ke India, sebelum nak pergi tempat-tempat lain, sebelum nak pergi ke Masjidil Aqsa, tempat yang pertama Nabi sebut, jangan kamu bersusah-susah kecuali untuk menziarahi 3 buah masjid. Yang pertama ialah Masjidil Haram. Kena pergi buat umrah dulu. Duit tak cukup nak buat haji tak apa, umrah kena pergi. Oh, susah nak pergi umrah. Kalau susah sangat jangan ikut travel agent. Pergi umrah dia panggil DIY. Janganlah pula pergi kedai DIY beritahu ada umrah tak saya nak beli. Itu pun satu hal juga, kerana pengaruh DIY kononnya DIY ini segala-galanya, do it yourself. Jadi nak umrah pun nak pergi beli kat sana. Pergi beli skru bolehlah kat sana. Nak pergi beli barang murah boleh di sana. Tapi kualitinya belum tentu. Nak kualiti bagus, pergi umrah DIY. Itu terjamin. Ada kontak sana sini. Saya bersembang dengan sahabat saya Dr. Azman ni, pensyarah UiTM. Dia pun bawa family dia pergi umrah DIY. Beli tiket saya bayar 4,000. Yang lain semuanya sendiri. Nak makan apa? Nak makan anak unta, pergi makan anak unta. Nak makan anak kambing, pergi makan anak kambing. Nak pergi makan nasi mandi, makan nasi mandi. Nak pergi makan hadramaut, pergi hadramaut. Semuanya boleh. Kerana apa? Kerana DIY. Do it yourself. Kalau tak cukup duit, tak tahulah saya macam mana. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kena pergi dulu Masjidil Haram di Mekah, buat umrah dulu yang pertama, umrah yang wajib. Itu nasihat saya. Yang kedua, Nabi sebut jangan bersusah-susah kecuali kena pergi juga ziarah ke Masjid Nabawi ke Madinah. Jangan pergi umrah oleh kerana DIY kita pergi Mekah saja, Madinah tak pergi. Sedangkan di sana adanya makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pembawa obor untuk rahmatan lil alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sebut jangan kamu bersusah-susah kecuali kena pergi juga ke Masjidil Aqsa. Tetapi pada masa ini para ulama membuat fatwa tidak boleh kita pergi ke Masjidil Aqsa sehingga Masjidil Aqsa dibebaskan. Jadi kerja kita, tugas kita lebih mudah. Tak payah pergi ke Masjidil Aqsa kalau ikut pandangan sebahagian besar daripada ulama. Tetapi Nabi sebut dalam hadis yang lain, jika sekiranya kamu tidak berupaya, tidak ada duit, berperang, tidak selamat untuk pergi ke Masjidil Aqsa, maka kalau kamu tahu ada orang nak pergi, maka menjadi tanggungjawab kepada kamu menghantar minyak. Minyak pada masa itu ialah minyak zaitun. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menerangi lampu-lampu yang terdapat dalam Masjidil Aqsa. Hadis ini Nabi tak sebut hantar duit nak bantu membeli minyak di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, sebab semua orang pergi ke sana, semua orang telah berderma. Tetapi Masjidil Aqsa Nabi sudah tahu, Nabi sudah agak akan berlakunya perebutan, akan berlakunya konflik, akan berlakunya perjuangan. Lalu Nabi sebut kalau ada orang nak pergi ke sana, sekarang ini kita tak perlu pergi ke sana. Ada lebih daripada 200 NGO yang ada di Malaysia ini yang mengutip derma untuk masyarakat di Palestin. Ada yang nak buat sekolah, ada yang nak buat masjid, ada yang nak buat macam-macam, ada yang nak buat hospital. Di sana ada nama satu hospital, namanya Hospital Indonesia, kerana kerajaan Indonesia dan rakyatnya mengumpulkan duit untuk buat hospital yang khusus. Adanya juga masjid yang dibawa, yang didermakan oleh pelbagai pihak. Jadi Malaysia ni setakat ni tak ada lagi. Hospital Malaysia tak ada. Sekolah Malaysia ada. Di situ pejabat rakyat Malaysia tinggal ada. Jadi menjadi tanggungjawab kita. Jadi saya nak nasihat kepada tuan-tuan, orang Kuching ni banyak duit sebenarnya. Sebab itulah dia boleh naik Air Asia. Everyone can fly. Boleh. Cuma kadang-kadang Air Asia ni masalahnya. Tiket beli pukul 6 petang, kadang-kadang sampai pagi besok dia delay. Itu pun satu hal. Sebab everyone can fly. Maka bila-bila kita pun tak tahu. When, I'm not sure. Where to start, I also not sure. Itu yang berlaku. Tak apalah. Ada nikmat. Kalau dulu terpaksa naik feri dan macam-macam. Muslimin dan muslimat sekalian, saya sebut tadi, kalau datang mana-mana NGO ataupun melalui online minta derma untuk membantu rakyat Palestin, maka menjadi tanggungjawab kepada kita. Tapi cuma pastikan NGO itu ialah NGO yang berdaftar, yang tak ada masalah dari segi undang-undang negara kita. Jangan nanti ada seorang Pak Arab datang ke tempat, ke masjid kita ni, dia tahu, dia nampak darul ibadah, tempat orang beribadat semua kuat-kuat iman semua, walaupun gelap sanggup tunggu, aircon tak ada pun sanggup tunggu, maka dia datang, dia beritahu, tuan-tuan, ana min Palestin, ana ahtaju ila al-mashfa dan sebagainya. Dia sebut oleh kita, oh ini bagus Arab ni, tengok janggutnya panjang, putih dan bagus, nampak imannya kuat, baca pun sedap. Kita pun bagi bantuan kepada dia. Nasihat saya, jangan hantar bantuan kepada orang-orang peribadi, jangan kepada personal. Dah ada NGO yang berdaftar dengan kerajaan kita dan diaudit serta terpaksa menghantar laporan keuangan dan sebagainya pada setiap tahun, maka lebih baik kita memilih NGO kita untuk sampai bantuan ke destinasi yang kita dah. Sama ada nak sampai ke tebing barat, ke Masjidil Aqsa, ataupun nak hantar ke Gaza, ataupun nak hantar ke Syria, pelarian-pelarian yang lain, pastikan ianya melalui NGO yang berdaftar. Jadi tugas kita, muslimin dan muslimat sekalian,
walaupun peperangan telah tamat, tetapi kita tak percaya kepada Israel. Semasa berlakunya gencatan senjata yang bermula pada 19, hari ini 23 hari bulan, 24 hari bulan. Dalam tempoh itu 200 orang rakyat yang tidak berdosa, rakyat Gaza telah pun mati dibunuh. Jadi tuan-tuan bayang, dah ada perjanjian gencatan senjata berjalan. Ya, rakyat Gaza menghantar 3 orang wanita yang dia nak dilepaskan seperti dalam gencatan senjata. Mukanya tuan-tuan boleh tengok dalam internet. Ya, mukanya sangat bergembira. Tenang sahaja, tak ada tanda-tanda mereka diseksa. Tetapi daripada 90 orang yang dihantar balik oleh Israel kepada penduduk Palestin itu, kita boleh tengok mukanya bagaimana. Dulu 90 kilo, sekarang ni hanya tinggal 45 kilo. Dulunya sehat bukan main, kerana mereka bukan orang biasa. Mereka adalah doktor perubatan, mereka adalah orang yang bekerja dengan TV dan radio, mereka adalah penggerak-penggerak masyarakat. Apabila dihantar balik, mereka sudah tidak boleh berjalan lagi. Mereka sudah pun cacat. Penglihatan mereka, ada kaki yang putus di belakang badan mereka, dilakukan pelbagai penyiksaan sehingga kita nampak perbezaan. Itu contoh yang paling jelas. Bagaimana umat Islam apabila mereka berperang, mereka mengikut syariat yang telah ditentukan oleh agama kita. Tidak boleh membunuh wanita kecuali yang menentang. Tidak boleh membunuh kanak-kanak. Tidak boleh menghancurkan infrastruktur. Tidak boleh memotong pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Kerana apa? Kerana semuanya itu tidak termasuk di dalam kelompok tentera yang menentang perjuangan untuk menegakkan perjuangan rakyat Palestin membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi semua perkara itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak kena tengok, kita nak kena perhatikan untuk kita dapat maklumat yang betul dan tepat tentang perjuangan rakyat Palestin yang masih belum berakhir. Gencatan senjata yang berlaku pada round yang pertama ini 42 hari. Yang janjinya ialah 42 hari. Oh, dah pukul 7 lebih, tak cerah-cerah lagi. Ya, sudahlah hari ini kita. Ya, saya janji apabila cerah di luar sana, kita nak berhenti, rupanya tak cerah lagi. Jadi apa macam? Saya pun tak nak sambung banyak-banyak, nanti tinggal saya dengan pengurusi tetap saja. Ya, yang lain semua cabut, seorang-seorang keluar air. Mana ada orang ni? Gelap je. Ingatkan semua pakai baju hitam. Rupanya yang pakai baju putih pun jalan juga. Poin saya yang terakhir, tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan pun dah mula rasa panas. Saya pun lagi panas. Ya. Poin yang terakhir yang saya nak sebut, perjanjian yang pertama ini gencatan senjata untuk tempoh 42 hari. Netanyahu sebut dengan jelas. Dia kata hari ke-43 kami nak serang semula. Ini apa nama manusia ini? Ya, janjinya untuk mengadakan gencatan senjata fasa pertama, fasa kedua, fasa yang ketiga. Tempohnya 42 hari, kemudian sambung lagi, kemudian sambung lagi. Dia sebut hari yang ke-43 dia nak menyerang semula Gaza kerana dia telah diaibkan oleh masyarakat seluruh dunia. Dulu orang nampak Hamas yang kononnya jahat, membunuh, kononnya menyeksa dan sebagainya orang Israel. Sekarang ni baru kita tahu bahawa yang betul-betul jahat, yang betul-betul ganas, yang betul-betul tidak ada peri kemanusiaan itu ialah Benyamin Netanyahu. Mereka membunuh, saya sebut tadi 50,000 orang dalam tempoh 470 hari. Mereka merosakkan semua sekali infrastruktur yang ada. Elektrik dah tak ada, air dah tak ada, gas dah tak ada, jalan raya dah tak ada. Semua rumah-rumah ibadat, bukan sahaja masjid, tetapi gereja pun mereka hapuskan. Dan semua hospital, bukan sahaja hospital Syifa, bukannya Kamar Adwan, bukan sahaja hospital Indonesia,
tetapi hospital baptis pun, ya, private hospital yang dibina oleh pemimpin-pemimpin gereja baptis pun mereka hancur dan rosakkan. Dalam tempoh 3 minit 700 orang mati dengan beberapa biji bom yang mereka lepaskan di hospital milik orang Kristian. Maknanya kejahatan ini bukan dilakukan oleh manusia. Dia dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lebih jahat daripada binatang. Mereka ini akan terus-menerus melakukan kerosakan. Sebab itulah tanggungjawab kita menjadi semakin besar dan semakin banyak wang yang kita nak kena berikan kepada pejuang-pejuang untuk bukan sahaja membebaskan rakyat Palestin, tetapi membina semula Palestin sebagai sebuah tempat yang sesuai untuk diduduki. Sebagai contohnya, pokok zaitun yang mereka tanam ratusan tahun. Sekarang ni tak ada lagi pokok zaitun di tanah Gaza. Dulu ada pokok-pokok macam jenis tumbuh-tumbuhan yang ada. Sekarang ni sudah tak ada. Semuanya telah rosak binasa. Maka menjadi tanggungjawab kita, kalau kita tidak rasa terdetik untuk mendoakan rakyat Palestin, mendoakan kerosakan dan juga kehancuran kepada Israel, serta memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang ada di sana, maka kita tidak tahulah apa yang akan berlaku yang selepas daripada ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkatan dan rahmatnya sehingga kita boleh sampai ya kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan, Sya'ban fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini kita menjadi umat yang semakin bertambah ibadatnya. Apabila datang Ramadan, kita menjadi manusia-manusia yang lebih banyak berinfak demi keselamatan dan juga kebahagiaan umat Islam di seluruh dunia. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan kita dapat menambah ibadat kita dan kita dapat menyediakan ruang yang sangat baik untuk sama-sama mendapat manfaat bukan sahaja kepada kita tetapi juga kepada umat Islam di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berpagi-pagi kami pada pagi ini dalam keadaan cuaca yang sangat hening dan baik, walaupun dalam keadaan yang sangat gelap. Kami mengharapkan daripada kamu keberkatan, rahmat dan kebaikan yang datang daripada atas disampaikan kepada kami, yang daripada bawah bumi dinaikkan sehingga mendapat habuan, memberikan habuan kepada kami. Yang datang daripada utara, sampaikanlah kepada kami. Yang datang daripada selatan, sampaikanlah juga kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada pejuang-pejuang pembebasan rakyat Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Kepada mereka yang pertama sekali ialah keikhlasan. Berikanlah kepada mereka kekuatan dari segi fizikal dan juga dari segi rohani, supaya mereka dapat meneruskan perjuangan yang suci ini. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mempunyai keupayaan. Harta kami tidak banyak, badan kami tidak berapa sihat, kami tidak ada kekuatan kecuali untuk sama-sama memberikan, berkongsi kekuatan itu yang sedikit yang kami miliki dari segi kerohanian untuk kami kongsi dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat kami yang tertindas. Berikanlah kepada mereka kekuatan yang luar biasa yang kamu berikan kepada tentera-tentera Badar dan juga tentera-tentera Ahzab, bersama-sama mempertahankan Islam sehingga Islam dapat bangkit semula bersama-sama dengan orang-orang yang ikhlas di dalam perjuangan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kepada pihak penganjur ya di atas jemputan. Insya-Allah kalau ada masa kita bertemu lagi.